sejahtera kepada Prof. Hari ini saya akan menerangkan kekuatan dan kelemahan dasar kurikulum kebangsaan serta pelaksanaannya di sekolah. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang kekuatan dasar kurikulum kebangsaan. Kekuatan dasar kurikulum kebangsaan ialah pelajar dapat mengisi masa lapang dengan manfaat. Aktiviti kurikulum memainkan peranan dalam pembentukan sifat-sifat sosial yang bernilai dalam diri setiap pelajar yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang diminati. Penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum amat berguna untuk pembentukan sasiah dan mengisi masa lapang dengan manfaat. Pelajar-pelajar yang menyertai aktiviti kurikulum pada waktu selepas persekolahan dapat mengisi masa lapang dengan cara manfaat. Hal ini disebabkan oleh pelajar akan menghabiskan masa di sekolah untuk menyertai aktiviti kurikulum seperti menyertai sukan dan permainan, kelab dan persatuan dan badan beruniform yang dilaksanakan oleh pihak sekolah pada setiap minggu. Secara tidak langsung, ia dapat mengelakkan pelajar-pelajar terjebak dalam masalah sosial seperti keluar melepak dan merayau ke tempat lain seperti pusat membeli belah, kafe cyber, kedai makan, penyalahgunaan dadah dan gangsterisme. Oleh itu, penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum dalam jangka masa panjang dapat mengurangkan penglibatan pelajar dalam masalah jenayah dan masalah salah laku. Kekuatan yang kedua ialah dapat mencungkil bakat dan meningkatkan disiplin pelajar. Penglibatan aktiviti kurikulum dapat memberi peluang kepada pelajar melatih diri sendiri untuk berdisiplin dan membina semangat. Penyertaan aktiviti kurikulum dapat mengurangkan masalah disiplin ke tahap yang minima dan pelajar akan menjadi lebih berdisiplin apabila pelajar melibatkan diri secara aktif, terutamanya dalam pasukan badan beruniform. Aktiviti kurikulum juga dapat membina kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar yang akan membantu pelajar dalam dunia kerjaya kelak menerusi pengalaman yang diperoleh. Tambahan pula, penglibatan aktiviti kurikulum berupaya meningkatkan tahap berdikari dan keyakinan diri serta dapat mengurangkan perasaan negatif seperti tekanan perasaan. Kurikulum merupakan satu saluran yang menggalakkan perkembangan bakat dan sifat kreativiti pelajar. Apabila pelajar melibatkan aktiviti kurikulum yang diminati, secara tidak langsung, ia dapat mencungkilkan bakat-bakat yang terpendam yang ada dalam diri pelajar. Pelajar yang mempunyai bakat akan dibawa pertandingan sama ada ke peringkat sekolah, peringkat daerah ataupun ke peringkat antarabangsa. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan imej sekolah. Kekuatan dasar kurikulum kebangsaan yang ketiga ialah dapat memupuk perpaduan kaum. Penglibatan aktiviti kurikulum dapat menggalakkan semangat berkumpulan, bekerjasama dan menghormati antara satu sama lain. Aktiviti kurikulum yang mantap dapat memperkukuh interaksi antara pelajar dan sekaligus dapat memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk di negara kita. Misalnya, penyertaan sukan dan permainan akan berlaku pembentukan pasukan atau team building yang memerlukan semangat bekerjasama secara berkumpulan ketika aktiviti kurikulum dijalankan. Manakala persatuan kelab dan badan beruniform lebih menekankan kepada pergaulan dan khidmat masyarakat. Interaksi sosial yang berlaku semasa pelaksanaan aktiviti kurikulum dapat menyemai nilai-nilai murni di samping dapat memupuk dan menanam perasaan kekitaan antara pelajar pelbagai kaum yang mempunyai latar belakang yang cara hidup yang berlainan.
Melalui aktiviti kokurikulum, pelajar boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih realistik tanpa memilih darjat, kaum dan agama. Kekuatan dasar kokurikulum yang keempat ialah dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas. Aktiviti kokurikulum melibatkan pelbagai aktiviti yang telah dirancang, dapat memberikan pelajar peluang untuk menambah ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dipelajari. Pelbagai aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan, kelab dan persatuan dan badan beruniform akan membawa manfaat kepada diri mereka untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, pelajar yang menyertai badan beruniform seperti St. John ataupun Bulan Sabit Merah tahu mengenai asas-asas pertolongan cemas. Pelajar tahu membuat balutan seperti balutan luka tangan apabila orang sekelilingnya mengalami kemalangan yang memerlukan bantuan. Begitu juga apabila mangsa yang lemas. Pelajar tersebut tahu cara untuk membuat bantuan pernafasan kepada mangsa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan. Kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan yang pertama ialah kurang menarik perhatian pelajar. Bukan semua pelajar yang minat dalam pelibatan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kebanyakan pelajar yang tidak suka melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum adalah golongan yang introvert. Mereka lebih cenderung menghabiskan masa ke atas kurikulum. Tambahan lagi, jenis-jenis aktiviti kokurikulum di sekolah tidak menarik perhatian pelajar dan seterusnya telah menyebabkan pelajar tidak minat untuk menyertai aktiviti kokurikulum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penglibatan aktiviti kokurikulum adalah wajib di sekolah. Hal ini telah menyebabkan pelajar yang menghadiri aktiviti kokurikulum adalah secara paksaan. Disebabkan oleh dihadiri secara paksaan, oleh itu, penglibatan aktiviti kokurikulum tidak dapat mempelajari ilmu-ilmu yang ada di luar bilik darjah. Misalnya, pelajar tidak mahu memegang jawatan setiausaha dalam persatuan dan kelab. Sedangkan pemegangan jawatan setiausaha sebenarnya dapat mempelajari banyak ilmu setelah memegang jawatan tersebut. Bukan itu sahaja, tidak menarik perhatian pelajar dalam penglibatan aktiviti kokurikulum juga akan menyebabkan pelajar cenderung untuk menipu ibu bapanya dengan menggunakan alasan untuk menghadiri aktiviti kokurikulum. Sedangkan pelajar mengambil kesempatan untuk melencong ke tempat lain. Ini merupakan salah satu perkara yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar. Kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan yang seterusnya ialah tidak menyediakan kemudahan yang mencukupi. Penyediaan kemudahan yang lengkap dalam aktiviti kokurikulum adalah penting untuk para pelajar. Ada sesetengah sekolah tidak mempunyai kemudahan peralatan yang mencukupi untuk diberi kepada pelajar ketika aktiviti kokurikulum dijalankan. Contohnya, sekolah tidak mempunyai padang bola sepak yang luas bagi pelajar untuk melakukan latihan pada waktu petang. Hal ini telah menyebabkan pelajar berlatih bermain bola sepak dengan keadaan yang tidak selesa dan sempit. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan pelajar akan berasa kekok apabila pelajar bertukar ke padang yang luas untuk pertandingan di sekolah lain. Kadang-kala, pelajar terpaksa meminjam kemudahan di sekolah yang lain semata-mata ingin melakukan aktiviti kokurikulum. Sekarang, saya akan menerangkan pelaksanaan dasar kokurikulum kebangsaan di sekolah.
Cara pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan yang pertama ialah dijalankan di sekolah. Ialah kegiatan kurikulum adalah wajib dilaksanakan di semua sekolah kerana kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Keengganan melaksanakannya boleh dikenakan penalti. Yang kedua ialah penyertaan murid dalam kurikulum di sekolah adalah wajib. Penyertaan kehadiran dan pencapaian murid dalam kurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian. Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kurikulum yang murid itu telah mendaftarkan diri untuk menyertainya adalah suatu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah seperti tindakan ke atas kesalahan ponteng sekolah atau ponteng kelas. Yang ketiga ialah penyertaan semua guru sebagai penjawat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib. Tanggungjawab dan amanah yang diberikan perlu dilakukan seperti dalam bidang kurikulum. Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut perintah-perintah am pegawai am. Yang keempat ialah kegiatan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah yang membantu membangunkan intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial murid secara seimbang. Yang kelima ialah pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan, tetapi berfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid. Kegiatan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif. Penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar. Yang keenam ialah sekolah yang kurang kemudahan untuk gerak kerja kurikulum menggalakkan murid mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat seperti gotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Gerak kerja hendaklah menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan dan moral yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan kepribadian. Yang ketujuh ialah menggalakkan murid bergiat dalam kegiatan pasukan pakaian seragam yang terdapat di sekolah. Guru dan murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi kerajaan atau pertumbuhan bukan kerajaan yang berdaftar. Bukan itu sahaja, penganjuran program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang juga digalakkan oleh Kementerian Pendidikan. Yang ke-8 ialah memberi ruang dan peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat dan potensi diri mereka yang mereka minati ke peringkat yang lebih tinggi. Bukan itu sahaja, murid diberi peluang mempersembahkan bakat dan kecemerlangan kepada masyarakat awam secara menyeluruh dan bersepadu supaya mereka menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru dan murid atas penglibatan, penyertaan dan pencapaian dalam bidang kurikulum di sekolah. Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kemenangan sahaja, malah diberi kepada pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik. Sekian, terima kasih.